Seterusnya saya jemput pendang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas peluang dan ruang yang diberikan untuk serta dalam pembarasan Undang-Undang Polis Pindaan 2024 di Dewan Yang Mulia hari ini. Tan Sri Yang Di-Pertua, pertamanya saya ingin menarik perhatian semua ahli Dewan Yang Mulia hari ini berkaitan isu kebajikan pegawai serta anggota polis. Teras utama kepada kebajikan golongan ini adalah pendapatan atau gaji mereka. Kita tengok dalam pindaan ini, Akta Polis 1967, Akta 344 yang disebut Akta Ibu. Dalam akta ini dipindah dengan memasukkan selepas Seksyen 6, Seksyen yang berikut, Honorary Commissioner in Chief. Pertamanya, kita tengok di sini, persoalannya adakah kadar gaji terkini bagi mereka yang baru memulakan perkhidmatan berpadanan dengan keperluan semasa mengambil kira kos sara hidup dan kenaikan harga barangan, keperluan harian yang tertinggi. Kebetulan kita tadi dalam Jawatankuasa Ekonomi dan Kewangan telah memperincikan punca-punca kenaikan harga barang dan juga inflasi yang kita hadapi di sini, dan tidak termasuk juga dengan tidak terkecuali juga dalam tugas polis. Kalau kita ditempatkan, seseorang polis ditempatkan di kawasan pedalaman, mungkin tidak semeriah di bandar. Bagaimanapun kosnya murah berbanding dengan bandar. Bagi anggota yang baru bekerja, saya rasa mungkin agak tenat, apatah lagi jika ditempatkan di bandar besar. Adakah kementerian akan mempertimbangkan kadar gaji baru kepada anggota polis agar setimpal dan berpadanan dengan kos sara hidup yang tinggi serta jasa pengorbanan mereka dalam memelihara keselamatan negara? Saya pernah bertanya kepada Menteri Dalam Negeri berkenaan gaji permulaan dan saya mencadangkan 2,000 permulaan bagi anggota polis yang berpangkat konstebel. Tapi dijawab oleh Menteri pada ketika itu bahawa gaji asas seorang anggota polis bermula pada 2,100, ada dalam handset Parlimen. Bila saya cek balik, sekarang ni gaji permulaan anggota polis hanya 1,441 asas, tidak termasuk allowance. Seterusnya saya ingin mendedahkan perihal berkaitan kaedah pemantauan pelanggaran arahan anggota polis. Saya merujuk kepada pasal 4 yang memindah Seksyen 21 Akta 344 untuk mengadakan peruntukan bagi kewajipan pegawai polis untuk melaksanakan kewajipan mengiring di mana-mana jalan awam dan juga menaikkan denda maksimum kepada 200 kepada 10,000 dan pemenjaraan daripada 3 bulan kepada 2 tahun bagi kesalahan yang berkaitan mana-mana orang yang menggalang, menentang atau melanggar apa-apa arahan yang munasabah yang diberikan oleh mana-mana pegawai polis. Berkenaan dengan unit kamera anggota polis, apakah status dan garis masa penggunaan bodycam unit kamera badan untuk anggota serta petugas agensi penguatkuasaan termasuk PDRM, termasuk perincian mengenai proses peralihan, jumlah anggaran, peruntukan yang diperlukan serta kaedah pengagihan sama ada secara peringkat. Dan pihak yang berkepentingan juga perlu melihat kepada kesan daripada radioaktif yang dipasang di badan anggota polis ini. Adakah kesan jangka masa panjang termasuk kesan kepada penyakit kanser dan sebagainya. Bagi projek rintis unit kamera ini, sejauh manakah peralihan penilaian risiko telah dijalankan? Saya percaya pendekatan tersebut akan meningkatkan kualiti mutu perkhidmatan PDRN dengan amalan terbaik yang lebih profesional dan cekap. Saya juga ingin menyentuh berkenaan pasukan tindakan jenayah khas terancang iaitu STAFOR. Saya harap pasukan tindakan khas judi, maksiat dan gangsterism ataupun STAG dan pasukan khas taktikal periksikan narkotik STING yang saya cadangkan supaya dikembalikan, kerana sekarang ini kita tengok jenayah komersial ini sedang meningkat apabila 3 jabatan ini telah dimansuhkan pada satu ketika dahulu. Jadi saya harap pihak Kementerian Dalam Negeri mengambil tindakan semula untuk mewujudkan pasukan tindak khas ini untuk mengawal jenayah-jenayah yang kita tengok, pembunuhan, gangsterism yang semakin meningkat dalam negara apabila 3 pasukan ini, 3 jabatan ini telah dimansuhkan oleh PDRM pada ketika itu.
Kewujudan pasukan ini telah memberi impak yang sangat besar terhadap sindiket dan juga kadar jenayah dalam negara apabila pasukan khas mampu mengenal pasti serta menguruskan sesuatu jenayah atau sindiket dengan lebih cekap dengan pendekatan lebih menyeluruh. Nak gulung dah habis dah. Sikit lagi. Yang berhormat Tan Sri. Kemahiran pasukan taktikal juga perlu dilatih dengan kemahiran terkini sebagai tambahan agar pasukan ini standing dengan pasukan khas antarabangsa seperti Scotland Yard di Britain, SWAT di Amerika Syarikat dan Detachment 88 di Indonesia dengan izin. Saya juga percaya dengan tertubuhnya kembali pasukan sebegini dapat membendung jenayah terancang, dadah dan gangsterisme daripada terus berleluasa yang akhirnya memberikan keamanan dan kesejahteraan kepada rakyat Malaysia yang ada pada ketika ini yang mana rating jenayah sekarang ini sedang meningkat begitu drastik. Dengan izin, sekian, terima kasih. Allahuakbar. Terima kasih. Saya jemput Pulai. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Pertama-tamanya Pulai mengalukan pelantikan cadangan pelantikan Yang di-Pertuan Agong sebagai Pesuruhjaya yang Dipertua Kehormat Polis Diraja Malaysia. Semoga dengan pelantikan ini akan menaikkan lagi imej anggota polis di seluruh negara dan dapat terus berkhidmat dengan lebih baik kepada rakyat negara ini. Pulai juga ingin menyentuh Seksyen 21 berkenaan dengan menaikkan denda maksimum semasa halangan semasa mengiringi pihak polis mengadakan iringan terhadap pihak-pihak tertentu. Pulai ingin bertanya, apakah mengiringi ini boleh dilaksanakan kepada anggota-anggota ataupun mereka yang terlibat dengan demonstrasi? Biasanya pihak polis akan mengiringi tokoh-tokoh tertentu, pemimpin-pemimpin tertentu, ya, yang dilaksanakan pada masa mereka bergerak di jalan raya itu. Apakah pihak polis ini sebenarnya boleh mengiringi anggota ataupun peserta-peserta demonstrasi seperti mana yang berada di luar negara? Demonstrasi yang ada pada waktu ini biasanya diiringi oleh anggota-anggota keselamatan pihak yang berdemonstrasi tersebut. Ya? Tapi apakah boleh dalam negara kita ini pihak polis mengiringi mereka yang terlibat dengan demonstrasi ini, mengawal keselamatan mereka seperti mana yang berlaku di luar negara? Seterusnya lagi Seksyen 26 ini tentang sekatan jalan raya yang telah dendanya ditingkatkan daripada RM1,000 kepada RM2,000. Dalam penelitian Pulai ini, ada sekatan jalan raya yang dijalankan dengan keadaan yang sempurna. Ada sekatan, kemudian ada anggota yang ramai untuk membuat sekatan tersebut. Tapi ada kalanya kita lihat sekatan itu seperti tidak sempurna, tidak proper. Ya. Dia buat sekatan menggunakan petrokar, kereta polis, kereta peronda polis saja umpamanya. Ada 2 orang anggota polis yang membuat sekatan di tepi jalan raya yang jalan itu pun taklah jalan yang rasmi. Ya. Apakah ini juga termasuk di dalam sekatan pihak polis yang dimaksudkan oleh pindaan ini? Ya. Dan seterusnya dalam Seksyen 74A, di mana anggota berpangkat pegawai berpangkat rendah sarjan ini boleh menyiasat kes-kes yang melibatkan kesalahan disiplin ini. Ya. Jika pegawai rendah ini boleh menyiasat, apakah dia boleh menyiasat pegawai-pegawai atasan polis ini? Dan kalau ini berlaku, tentulah berlakunya kesukaran untuk mendapatkan keadilan. Contohnya kalau sarjan itu adalah junior kepada pegawai atasan, apakah dia boleh membuat siasatan? Yang di sini apakah panduan-panduan yang diberikan untuk memastikan keadilan terhadap penyiasatan itu? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Alustar. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Tan Sri Yang di-Pertua, selain daripada meletakkan Yang di-Pertuan Agong sebagai Pesuruhjaya yang di-Pertua Kehormat Polis, RU ini pada saya nampaknya ada dua perkara penting. Menaikkan kadar denda terhadap kesalahan-kesalahan yang melanggar arahan polis, dan yang kedua memberi kuasa kepada anggota polis yang berpangkat tidak rendah daripada sarjan untuk menyiasat kesalahan tata tertib seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Pulai sebentar tadi. Walaupun kerajaan mahu menaikkan jumlah denda itu dengan tujuan memberi kesedaran kepada pesalah, namun kita kena lihat juga tentang hal imbuhan gaji pegawai dan anggota polis kita. Beban tugas itu kita tambah, sewajarnya gaji mereka juga kita tambah, barulah padan dengan tugas mereka. Seperti yang kita sedia maklum, tugasan anggota dan pegawai PDRM ini semakin hari semakin mencabar seiring dengan kemajuan dunia. Anggota PDRM menjalankan tugas yang sangat berisiko, memerlukan pengorbanan, kudrat dan juga waktu. Saya dipahamkan, Tan Sri Yang di-Pertua, tidak ada elang kerja lebih masa. Hanya dibayar gaji mengikut waktu asas bekerja 8 jam sehari. Bayangkan, kalaulah mereka hanya bertugas 8 jam sahaja sehari, apa jadi dengan keselamatan negara kita? Apa jadi dengan ketenteraman masyarakat kita? Tapi tidak, walaupun mereka hanya dibayar bertugas 8 jam sehari, mereka bertugas 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa henti demi untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman kita. Mengikut maklumat yang ada, gaji untuk sarjan dan ke bawah adalah sangat rendah. Tak mampu menampung kos sara hidup yang makin mahal hari ini, terutama bagi bandar-bandar besar. Allowance imbuhan tetap perumahan berjumlah 300 sebulan. Kalau di Kuala Lumpur, rumah mana hari ini yang harga sewanya RM300? Kalau sewa bilik mungkin boleh. Tapi anggota polis ini ada keluarga, ada isteri, ada anak. Takkan nak duduk semua sekali dalam satu bilik. Maka nak tak nak kena cari rumah sewa juga. 300 tak cukup, cari duit lain pula untuk bayar sewa. Tan Sri ini betul bayangkan nak bertugas lagi, nak jaga keselamatan, turun operasi lawan penjenayah, jaga negara, jaga keluarga, besarkan anak. Cari pula side income untuk tampung kos sewa rumah. Macam kita naik kereta kancil tapi dipaksa tekan 18 atas highway. Kalau daripada Alor Setar ke Kuala Lumpur Tan Sri Betul boleh tercabut enjin, relai semua skru, tinggal steering saja. Maka allowance imbuhan tetap perumahan ini patut dinaikkan sesuai dengan kos sara hidup yang tinggi hari ini. Tan Sri Betul, saya ada baca sinar harian. Tan Sri Ketua Polis Negara ada sebut tangga gaji permulaan anggota polis berpangkat konstebel di bawah paras gaji minimum RM1441 macam yang disebut oleh Yang Berhormat Pendang tadi. Betulkan saya kalau saya salah. Di bawah skim perkhidmatan PDRM ada 3. Skim perkhidmatan konstebel permulaan gaji 1441. Skim perkhidmatan jawatan konstebel orang asli 1334. Skim perkhidmatan konstebel sokongan 1220. Semua ketiga-tiga skim ini berada di bawah paras gaji minimum. Gaji minima pun dah tak dapat tampung kos sara hidup hari ini, apatah lagi kalau gaji yang mereka terima lebih rendah daripada itu. Tan Sri Yang di-Pertua, Alustar, mencelah pasal salah. Minat juga, sila. Okey, terima kasih. 10 saat. Tan Sri Speaker. Bersetuju tak Alustar kalau kita cadangkan satu skim khas untuk polis ini sahaja, di mana faktor keselamatan negara ini amat penting dan kita beri satu skim yang khas untuk dia dengan dapat menyelesaikan masalah-masalah polis yang dibentangkan tadi. Terima kasih. Setuju Pasir Salak. Sebenarnya dulu saya dipahamkan PDRM dia tidak tertakluk bawah JPA. Dia ada skim khas yang sama dengan Angkatan Tentera Malaysia. Jadi dia kedudukannya lebih tinggi dan itu mendorong mereka untuk bekerja dan lebih berfokus. Terima kasih Pasir Salak. Itu juga sebenarnya ucapan saya dalam poin seterusnya. Saya tak pasti macam mana Pasir Salak boleh baca pemikiran saya. Mungkin Pasir Salak ni Tok Wali lah kot agaknya. Tan Sri Betul, saya pergi kepada poin yang kedua terakhir. Kita sedia maklum ada disediakan MRSM PDRM untuk anak-anak anggota polis sambung belajar. Saya faham mungkin dia tak berkait dengan pindah RU ni, tapi dia melihat kepada aspek kebajikan sebab beban anggota polis ni bertambah, maka kita kena tengok jugalah hal kebajikan. MRSM PDRM ni satu di Kulim, dekat dengan rumah mertua saya kebetulan, Tan Sri Betul. Tapi saya dimaklumkan bangunan di Kulim tu dah terlalu uzur.
asalnya itu kem PGA Kulim, pengambilan pertama 1992, dah berusia 32 tahun. Saya dimaklumkan anak anggota polis pun tak nak masuk PDRM tu sebab bangunan dia uzur. Saya nak tahu bilakah kali terakhir bangunan MRSM PDRM Kulim tu dibaik pulih, yang sepatutnya sudah pun naik taraf sekarang ni setanding dengan MRSM yang lain. Tan Sri Yang di-Pertua, poin akhir, pasangan kepada pegawai anggota polis juga perlu diambil perhatian. Pasangan inilah yang sebenarnya banyak mengambil alih tugas suami kalau dia tu isteri. Dialah isteri, dialah ayah, dialah juga anggota polis kalau dia anggota polis. Pasangan ini juga terdedah kepada risiko keselamatan. Saya diberitahu ada pegawai yang terpaksa bawa isteri dan anak dalam operasi. Mungkin ada sebab-sebab tertentu dia terpaksa bawa bersama anak-anak dan isteri ke tempat operasi. Mungkin tugas risikan, penyamaran. Mungkin dia tak sempat hantar anak isteri dia balik ke rumah. Ini sangat berisiko kepada mereka. Pasangan ini juga ketika suami ini keluar bertugas untuk tempoh tertentu, terdedah kepada ancaman keselamatan rumah dia, harta benda, anak-anak ulang alik pergi sekolah. Lebih-lebih lagi lah kalau polis itu terlibat dalam tugas memburu penjenayah. Apa jaminan pasangan ini selamat? Mereka hanya ada Allah sahaja sebagai pelindung. Tan Sri Yang di-Pertua, walaupun begitu keadaan, anggota polis ini dalam jiwa mereka ada jiwa kepolisan yang sangat tinggi. Mereka berkorban jiwa, berkorban hati, berkorban perasaan. Semua ini demi untuk menjaga ketenteraman negara kita. Maka Tan Sri Yang di-Pertua, saya mencadangkan supaya satu bayaran sagu hati one off sekurang-kurangnya sekali diberikan kepada pasangan anggota ataupun pegawai polis ini atas sumbangan dan khidmat pengorbanan mereka juga untuk dunia kepolisan dan membantu ketenteraman masyarakat. Banyak tanda ada, sikit tanda ingat. Kalau ada banyak, bagi banyak. Ada sikit, bagi sikit. Untuk tunjuk rasa terima kasih kita di atas pengorbanan anggota dan juga pasangan terhadap ketenteraman negara kita. Biar semangat jadi bekalan, nyawa tetap jadi taruhan. Anak isteri ditinggal di tepi demi bakti untuk pertiwi. Berjuang perlu berkorban, jiwa raga barang gadaian. Khidmat polis untuk watan, kebajikan mereka perlu perhatian. Terima kasih dan sini Pertua. Baik, terima kasih. Saya jemput Narau. Bismillahirrahmanirrahim. Tan Sri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Malaysia, orang muda, tap screen guys. Dipancarkan terus ya. Yang berhormat Tan Sri, walaupun Tan Sri tak bagi pakai peranti, saya buatlah caca yang lekeh-lekeh cara orang kampung dan harap dipancarkan ucapan ini. Yang pertama, saya percaya ucapan ini juga sedang diperhatikan oleh Dunia Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong. Jadi yang pertama sekali Tan Sri nak membetulkan kenyataan yang berhormat Menteri Dalam Negeri. Kalau tak betul nanti orang salah ya. Sebab tadi Paguh dah depan. Jadi bila Paguh bangun minta penjelasan tak bagi. Kalau saya sebelum dia bangun saya dah bagi dah. Ini bekas Perdana Menteri lah. Kita kena hormat. Sebab kita tahu kawan-kawan belah sana kan. Masa jadi pembangkang saya cukup baik dengan mereka. Ajak makan tiap-tiap minggu. Tapi bila jadi menteri menyombong nak mampus. Ya Allah tuanku, saya tak pernah jumpa orang dalam dunia macam ni perangai. Saya dulu jadi menteri, saya tak pernah mengikatkan saya menteri. Tapi Tan Sri faham lah kan, yang boleh orang tu menjadi menyombong, pertama kuasa, yang kena duit. Dia ada kuasa sikit dia dah menyombong. Jangan, tak tahan lama. Allah yang menentukan. Yang surkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah nak bagi kemenangan, tidak ada siapa boleh mengalah. Wa yahzukum faman zalazi yansurukum min ba'dih. Kalau Allah nak bagi sebaliknya juga tidak siapa boleh menghalang. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Okey, Menteri KDN kata Paguh 1 sen tak dapat. Saya nak bagi tahu semasa Covid Tan Sri ahli parlimen. Semua sekali ahli parlimen dapat seorang 300,000. Betul tak Tan Sri? 300,000 untuk beli makanan. Saya masih ingat. Dan lepas itu Tan Sri telah umumkan bahawa semua ahli parlimen dapat peruntukan. Tengku Zapro, sekarang nak sebut kawasan dia tak ada sebab dia senator. Dia sedang berunding dengan saudara Datuk Mazuki tengah berunding untuk bagi peruntukan. Tiba-tiba masa itu pembangkang dengan hebatnya mengumumkan kami tidak mau peruntukan. Tak apalah, tapi tentang peruntukan dibagi dan janji dibagi. Saya nak bagi tahu dalam bulan puasa ni bahawa ini bukan bulan puasa, bulan tak puasa pun inilah sifat orang Islam. Seorang yang pemaaf. Seorang yang sentiasa melihat manusia lain orang yang dikasihi. Sebab kita percaya kepada Allah. Allah sayang kepada manusia yang kasih kepada manusia. Allah benci kepada manusia yang bergaduh dengan manusia lain.
Itu sebab saya kasih. Ini RUU butiran mana ini? Dia ni baru mari. Dia tak tahu yang menteri bagi jawapan tadi. Tapi saya tak mau kata, Bung, apa ni kena batangan. Saya tak mau kata, tapi awak baru mari. Tadi kita cakap tajuk ni awak tak mari ya. Jadi rakyat Malaysia sedang berhati-hati nak tegur saya sebab saya cakap dengan rakyat Malaysia. Okey, yang keduanya tentang pangkat. Tadi saya setuju dengan Kota Baru dan juga kawan-kawan saya tadi tentang pangkat agung tu. Jadi kalau tentera kita ada 4 star, kita panggil dia general. 5 star kita panggil field marshal. Dan field marshal kepada tentera ialah agung. Takkan sampai tan polis kehormat. Jadi bubuhlah perkataan lain, Supreme Commander kepada polis. Ialah yang betul agung. Jangan buat perkataan kehormat tu. Jadi saya minta supaya menyokong pindaan ini dengan hebat. Saya jarang menyokong, saya ni saya sokong. Tapi dengan pindaan supaya agung jangan dimasukkan perkataan kehormat, tapi dia bagus supaya pemerintah tertinggi Angkatan Polis berikan kehormat, dia pemerintah kepada polis dan tentera ya. Kemudian yang keduanya Yang Mohd, ini termasuk dalam ucapan ya. Yang keduanya adalah pasal BITA ya, kena bertangan faham BITA iaitu bantuan insentif bantuan insentif tugas am polisi yang dibagi pada RM200. Ini Timbalan Speaker yang mengganti faham sebab dia polis ya. Sekarang ni kita bagi RM200 untuk apa tu IPD. IPK tak dapat. IPD semua dapat RM200. Jadi sekarang ni IPK contohnya macam bodyguard guard istana dan juga kediaman menteri besar dan sebagainya, mereka tak dapat ni allow ni. Hanya dibagi kepada IPD tapi IPK tak dapat. Saya minta supaya menteri kalau tak tahu tak mau bagi jangan jawab sebab nanti polis marah Jangan bezakan IPK dengan juga IPD sebab banyak daripada yang menjaga istana kadang-kadang dia terpaksa lebih masa, kadang-kadang lebih 2 jam 3 jam. Mereka tak kira ini dan walaupun mereka tidak dibayar apa-apa allowance, mereka teruskan kerja. Saya minta IPD dengan IPK dibayar allowance yang sama dan allowance sekarang RM200. Saya cadangkan seperti juga perumahan yang tak sesuai 300 disamakan dengan polis 300 supaya dikaji semula supaya allowance RM200 ini dinaikkan kepada RM500. Jadi Timbalan Speaker setuju tak yang ni? Sebab kita bagi kepada polis yang long hours, yang overtime, yang buat kerja overtime, kita bagi 200 kepada 500. Polis kita balik buka puasa, tapi kalau dia ada kes melibatkan kematian dan sebagainya, dia terpaksa tunggu sampai habis. Dia hanya dibayar RM200. Saya tahu kadang-kadang polis berjaga di tepi jalan. Dia tak pakai mask. Kita bawa kereta, ada yang keluar asap dan sebagainya. Dia terpaksa bertahan di situ dan kadang-kadang orang yang tak puas hati picit orang marah dekat dia. Dapat RM200. Jadi saya rasa sampailah masanya dengan keadaan kehidupan ni supaya dia dibagi RM500 iaitu allowance BITA ya. Jadi akhir sekali Tan Sri, saya setuju dengan kawan-kawan semua supaya fasa 4 seksyen 21 kena batangan. Tengok tu. Ada buku di depan tu tengok ya. Daripada 200 naik 10,000. Ada logik kah? 200 kepada 10,000. Ini kalau nak naik pun biarlah berpatutan. Saya tak tahu pegawai kementerian, pegawai undang ni apa pemikirannya daripada 200 naik 2,000. Ni tak logik. Kami tak setuju. Kalau 200 naik 2,000 kan okey. Tapi 10,000 ni adalah satu benda yang tidak logik. Jadi Tan Sri Speaker, kita menyokong dengan sedikit pindaan dibuat dan kita berdoa kepada anggota polis supaya sentiasa dirahmati Allah, jalankan tugas dengan baik. Kami kami semua ahli-ahli parlimen lah, semua ahli parlimen di Malaysia sentiasa menghargai mereka dan Perikatan Nasional dan juga kawan-kawan lain yang tangin bersamalah, iaitu sentiasa menghargai perkhidmatan polis. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Arau. Yang Berhormat Arau, you never stop amusing me. Baik, dengan izin Baik, berikutnya kepada pembahas
Yang terakhir, saya mempersilakan Yang Berhormat Bangi. Terima kasih kepada Timbalan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan RUU ini, walaupun pada awalnya saya tak beri nama, tapi akhirnya melihat kepada perbahasan yang telah dilaksanakan oleh kedua-dua pihak, saya terpanggil juga untuk memberikan sedikit perbahasan bagi RUU ini. Pertamanya saya ingin menyatakan sokongan saya kepada apa yang telah dicadangkan oleh rakan saya daripada Alostar untuk memberikan one-off kepada pasangan anggota polis. Seperti yang telah dinyatakan, saya harap ini dapat dipertimbangkan oleh pihak kementerian. Saya melihat RUU ini, Timbalan Yang Di-Pertua, sebagai satu RUU undang-undang yang rata-rata mengemaskini peruntukan-peruntukan yang ada dalam Akta Polis, iaitu Akta 344. Secara khususnya kita melihat bahawa ada tambahan tugasan polis di jalan awam di bawah Seksyen 21 yang kini dimasukkan dengan tanggungjawab mengiring ataupun escort duty. Jadi saya ingin tahu dengan pindahan ini, adakah sebelum ini tugasan ini tidak dilaksanakan oleh pihak polis ataupun sebelum ini ianya termasuk dalam peruntukan yang lain. Kemudian terdapat juga pindaan yang dicadangkan terhadap Seksyen 21(2) untuk menaikkan denda daripada RM200 dan penjara 3 bulan menjadi RM10,000 dan juga penjara 2 tahun. Kita juga melihat pindaan yang sama dicadangkan pada Seksyen 26(2). Saya difahamkan dalam sesi libat urus yang diadakan sebelum ini bahawa kenaikan ini adalah untuk menyelarikan atau mengharmonikan dengan kesalahan menghalang penjawat awam yang telah pun ada dalam Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Jadi untuk tujuan ini, Tuan Datuk Timbalan Yang Di-Pertua, saya ingin tahu berapa ramai orang yang telah ditahan, disiasat, didakwa di bawah Seksyen 21 Akta Polis untuk 5 tahun kebelakangan ini berbanding dengan orang yang ditahan, disiasat dan didakwa di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Saya juga ingin mendapatkan justifikasi daripada pihak menteri, pihak kementerian, mengapa pindaan ini perlu dibuat. Adakah terdapat keperluan mendesak untuk membuat pindaan ini untuk menyelarikan seperti dinyatakan sebelum ini, dan adakah terdapatnya apa-apa kelompongan atau kelemahan undang-undang yang sedia ada. Sama juga cadangan pindaan Seksyen 26(2) untuk mengganti denda RM1,000 menjadi RM2,000, apa justifikasi untuk menaikkan denda tersebut. Datuk Pengerusi, Datuk Yang Di-Pertua, cadangan pindaan yang paling besar adalah pada Fasal 2, iaitu memperkenalkan Seksyen 6A yang memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong adalah dijadikan sebagai pesuruhjaya Yang di-Pertua Kehormat Polis Diraja Malaysia. Saya sambut baik pindaan ini kerana ia meletakkan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua kehormat bagi PDRM, dan sudah tentu ini dapat memberikan motivasi kepada anggota-anggota PDRM dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Di peluang ini saya juga ingin mengambil peluang ini untuk membangkitkan tentang Suruhanjaya Diraja untuk meningkatkan operasi dan pengurusan polis diraja Malaysia pada tahun 2005. Saya fikir sudah tiba masanya untuk pihak kerajaan melihat semula syur-syur yang dibuat oleh Suruhanjaya tersebut bagi memodernkan PDRM, terutama sekali mengenai isu kebajikan anggota PDRM. Dalam syur-syur pada tahun 2005 itu, isu kebajikan seperti penggajian, peluang kenaikan pangkat dan juga pengagihan sumber manusia telah pun disentuh. Dan di samping itu terdapat juga syur-syur bahawa premis perumahan dan juga tempat kerja. Boleh minta penjelasan sikit? Boleh. Berhormat, mungkin berhormat maklum bahawa mutakhir ini kita sering mendengar bahawa runtutan daripada beberapa pemimpin anggota-anggota polis bahawa prasarana di IPD, IPK itu sampai hari ini pun sudah berpuluh-puluh tahun tidak dapat diperbetulkan. Tetapi dalam masa yang sama kementerian mencadangkan bermacam-macam perkara-perkara baru. Jadi apakah kementerian yang berhormat ingin mencadangkan bahawa perbetulkan dulu
basic asas yang ada ini seperti pejabat IPD, perumahan dia, dan baru kita adaptasikan perkara-perkara yang baru. Terima kasih. Terima kasih YB Kinabatangan. Saya setuju. Saya selalu pergi ke IPD Dangwangi untuk bersama dengan anak Guam, dan saya boleh melihat walaupun satu IPD yang begitu penting, tetapi keadaan di sana juga pun seperti kita tengok beberapa dekat sebelum inilah. Jadi saya fikir bahawa kita perlu, seperti yang telah dinyatakan dalam syur-syur Suruhanjaya yang saya sebut tadi, kita perlu melihat juga premis-premis tempat kerja anggota polis ini supaya kita sama-sama dapat memastikan bahawa mereka bekerja dalam satu keadaan dan environment dengan izin yang lebih kondusif. Penghormatan harus diberikan kepada PDRM melalui pindaan khusus. Maaf. Yang Berhormat Bangi, sebentar Yang Berhormat Bangi. Ya. Ahli Parlimen Kemahalan nak numpang mencelah. Ya. Boleh? Kita sedia maklum pembangunan salah satu organisasi, terutama seumpama PDRM ni, dia berperingkat-peringkat, baik di peringkat pegawai dan peringkat anggota pangkat rendah. Jadi kemajuan pangkat daripada pegawai rendah ke pegawai kanan, inspektor ke atas, ditentukan dengan memiliki ijazah. Jadi sedia maklum kita dapati ramai anggota-anggota pangkat rendah PDRM ni memiliki ijazah sekarang. Tapi kota untuk mereka menaiki ke pegawai kanan, kalau katakan apa yang dilihat, 300 kekosongan, tidak sampai 100 diambil pada rank and file. Saya cadangkan, ya, kalau Yang Berhormat Menteri boleh setuju, kota kenaikan pangkat bagi mereka dari anggota pangkat rendah yang berijazah ini sekurang-kurangnya minima 1/4 daripada kekosongan berkenaan. Boleh saya tumpang ucapan saya ni, ahli parlimen ini, dengan Yang Berhormat? Sudah tentu boleh. Tolong masukkan dalam ucapan saya. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Teruskan. Jadi saya nak akhiri dengan memetik laporan Suruhanjaya siasatan tersebut yang menyatakan dengan izin PDRM must see itself more as a service and as a force and a guardian of people's rights through it will need to retain some of its paramilitary capabilities and characteristics. Jadi saya fikir bahawa dalam kita menyokong pindahan ini, saya berharap bahawa kebajikan dan juga isu-isu yang telah dinyatakan oleh YB Kinabatangan dan juga Datuk Timbalan Dipertua juga dapat dipertimbangkan oleh kementerian. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Seterusnya saya mempersilakan Menteri Keselamatan Menteri Dalam Negeri selama 30 minit untuk menjawab apa yang telah dibentangkan oleh ahli parlimen. Jawab bagus-bagus, Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang Hormat Dipertua, saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri merakamkan ucapan terima kasih kepada 16 ahli-ahli yang berhormat daripada Kota Baru, Pasir Gudang, Tumpat, Kota Melaka, Kubang Krian, Besut, Seputih, Kuala Kerai, Dungun, Jelutong, Jerlun, Pendang, Ulai, Alustar, Arau dan Bangi, serta rakan-rakan yang bercelah yang terlibat dalam membincangkan rancangan undang-undang Polis Pindaan 2024. Saya akan menjawab dan mana-mana persoalan yang tidak ada kaitan dengan rancangan undang-undang ini, kita akan beri perhatian dan beri jawapan secara bertulis. Ia sesuai dengan Peraturan 361, Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Yang Berhormat Pasir Gudang, Kota Baru, Arau, Tumpat, Jelun menyebut berkaitan dengan Seksyen 6A. Yang Berhormat Pasir Gudang juga menyebut berkaitan dengan Statut Rom. Kebimbangan yang di-Pertuan Agong akan dihadap ke IGC. Dan perkara yang dibangkitkan adalah kenapa pangkat yang di-Pertuan Agong dalam perkhidmatan PDRM hanya Pusuruhanjaya Kehormat dan bukan staraf dengan ATM sebagai perintah Angkatan Tentera. Pindaan ini dibuat bagi mengadakan peruntukan mengenai Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Pusuruhanjaya Kehormat bagi memberi penghormatan kepada Yang di-Pertuan Agong dalam hal ehwal adat istiadat Polis Diraja Malaysia. Peruntukan ini juga bagi mengiktiraf kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara di bawah Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan dan kuasa Yang di-Pertuan Agong melantik Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara
di bawah perkara 140/4 Perlembagaan Persekutuan dengan Shaw, Suruhanjaya Pasukan Polis SPP setelah mempertimbangkan nasihat yang amat berhormat Perdana Menteri seperti termaktub dalam perkara 140/5 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 41 Perlembagaan Persekutuan menetapkan yang di-Pertuan Agong hendaklah menjadi pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Perkara 137/1 Perlembagaan Persekutuan pula menetapkan kuasa am yang di-Pertuan Agong yang dipertanggungjawab kepada Majlis Angkatan Tentera dalam pemerintahan, tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera Persekutuan selain daripada maksud operasi. Dalam pasukan polis, kuasa mentadbir adalah di bawah tanggungjawab Ketua Polis Negara seperti diingatkan di bawah Seksyen 4 Akta 344. Selain itu, Pak Menteri, peruntukan saya mohon habiskan dulu menjelas sekejap. Sebab disentuh tentang 41 tadi, maksudnya lagi. adakah Yang Berhormat Menteri setuju tambah? Sekejap, Okey. saya habiskan dulu. Selain itu, peruntukan ini juga bagi mengiktiraf kedudukan yang di-Pertuan Agong yang mempunyai bidang kuasa tertentu di bawah subsection 4/4 yang ini menjalankan tugas atau fungsi Ketua Polis Negara oleh Timbalan Ketua Polis Negara atau mana-mana pegawai polis lain yang berpangkat tidak rendah daripada Putrajaya. Seksyen 7 menggunakan khidmat pasukan dalam masa darurat. Seksyen 10 mengarahkan PDRM berkhidmat di luar negara. Seksyen 95 membuat kaedah-kaedah dan Seksyen 96 membuat peraturan polis. Sehubungan dengan itu, tidak berbangkit seperti yang dinyatakan oleh ahli yang berhormat bahawa penganugerahan pangkat Putrajaya Kehormat kepada Puan Duli Pertuan Agong adalah tidak wajar. Memandangkan Perlembagaan Persekutuan menyatakan dengan jelas kuasa yang di-Pertuan Agong dalam pemerintahan Angkatan Tentera Bersekutu serta melantik Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Negara. Cadangan penganugerahan pangkat Putrajaya yang di-Pertua Kehormat telah diperkenan dalam Majlis Mesyuarat Raja-Raja ke-265 yang berlangsung pada 21 dan 22 Februari 2024 di Istana Negara. Maknanya diputuskan dalam undang-undang ini atas perkenaan. Boleh tanya Berhormat Menteri? Saya nak tanya, apa ni kebiasaannya Suruhanjaya Polis ini mencadangkan nama untuk Ketua Polis Negara, berapa nama yang dicadangkan? 1 orang kah, 2 orang kah, 3 orang? Supaya Seri Paduka Baginda boleh memikirkan orang yang sesuai untuk dilantik. Tidak betul. Kuasa untuk cadangan yang saya sebutkan tadi ialah di bawah Suruhanjaya Pasukan Polis dan setelah mempertimbangkan nasihat Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan saya tanya berapa nama? Kalau 1 orang itu bukan nasihat, bukan pandangan, itu memaksa Seri Paduka Baginda Pertuan Agong melantik nama 1 orang dia. Kalau 3 nama bermakna ada pertimbangan. Okey, Berhormat, saya akan bagi maklumat secara betul itu, tapi supaya jawapan saya tidak salah. Okey, baik. Saya nak sebut bahawa pewujudan seksyen ini sebenarnya kita ada penanda aras. Penanda aras yang rujuk sebelum pindahan ini dilaksana adalah berdasarkan penganugerahan oleh Royal Canadian Police RCMP kepada Raja Charles III pada 28 April 2023. Maknanya apa yang kita buat keputusan ini kita bersandarkan rujukan juga daripada negara-negara tertentu. Tadi betul, Pasir Gudang ada bangkit berkaitan dengan Statut Rom. Tidak timbul isu yang di-Pertuan Agong dihadap ke ICC untuk dibicara atas kes-kes berkaitan kerana kuasa perintah dan kawalan pasukan polis seperti dibentukkan di dalam Akta Polis 1967 adalah di bawah kuasa polis, Ketua Polis Negara. Yang Berhormat Pasir Gudang, Kubang Kerian dan juga Besut ada bangkitkan berkaitan dengan Seksyen 17/2 berkaitan senjata, perlengkapan dan lain-lain hendaklah diserah
apabila tidak lagi menjadi anggota pasukan. Kenapa denda dinaikkan terlalu tinggi? Pindaan Seksyen 17-2 ini hanyalah terpakai kepada pegawai dan anggota polis yang telah bersara wajib atau berhenti daripada perkhidmatan sahaja. Sejak 1967, peruntukan denda di bawah seksyen ini tidak pernah dipindah. Kadar denda ditingkatkan daripada 100 ke 5,000 adalah bersesuaian dengan peredaran masa, walaupun statistik menunjukkan belum ada kes direkodkan sebagaimana kesalahan berkenaan. Peningkatan kadar ini adalah satu kaedah pencegahan daripada perkara ini berlaku. Hormat. Tadi juga dibangkitkan, Mr. Jalun bangkitkan seperti laporan akhbar sinar harian pada 11 Mac 2024. Seorang anggota polis yang dibuang daripada perkhidmatan telah ditangkap kerana menyamar sebagai anggota polis berpakaian seragam melakukan kegiatan jenayah di sekitar Kuala Lumpur. Jadi perkara ini berlaku kerana pakaian seragam berkenaan tidak dipulangkan. Sebab itu kita nak mengelakkan perkara ini berlaku. Selain daripada itu, Kota Baru dan Bulai juga menyentuh Seksyen 74(e) kuasa menyiasat salah laku disiplin. Kenapa pegawai penyiasat perlu berpangkat sarjan dan ke atas? Menteri, pegawai penyiasat Kuala Kerau sikit tentang pakaian tadi. Boleh? Terima kasih Menteri. Saya cuma nak dapat kepastian sejauh mana pemantauan pihak kementerian terhadap kedai-kedai yang menjual pakaian-pakaian uniform rasmi jabatan penguatkuasaan. Terima kasih Menteri. Yang hormat, saya jawab yang ini dulu. Bagaimana? Sekejap. Berkaitan dengan Seksyen 74(a) tadi yang dibangkitkan oleh Kota Baru dan Pulai, pegawai penyiasat perlu pangkat sarjan dan ke atas bagi menyeragam. Peranan sarjan untuk menyiasat kes seperti dibentukkan di bawah Seksyen 108 dan 109 Kanun Prosedur Jenayah Akta 593. Pindaan ini dibuat bagi mengadakan peruntukan baru mengenai kuasa polis Diraja Malaysia untuk menyiasat salah laku disiplin berkaitan dengan prosiding tata tertib terhadap pegawai polis, memandangkan bidang kuasa siasatan kes disiplin di bawah Akta Polis Akta 344 adalah tidak jelas. Jadi akta ini dijelaskan lagi. Pindaan ini bertujuan membolehkan prosiding tata tertib yang melibatkan pegawai polis bagi kes jenayah yang dikembalikan untuk tindakan jabatan oleh Timbalan Pendakwa Raya dapat diambil oleh Polis Diraja Malaysia. Buat masa ini, keterangan berkaitan dengan rakaman dan penyataan atau percakapan diambil di bawah peruntukan Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah, dan melalui peruntukan baru ini, Polis Diraja Malaysia dapat menggunakan keterangan dalam siasatan jenayah bagi tujuan siasatan dan prosiding tata tertib. Buat masa ini, pegawai penyiasat berpangkat sarjan yang menjalankan siasatan tertib hanya dinyatakan dalam perintah tetap Ketua Polis Negara di bawah Seksyen 97 Akta Polis 1967 Akta 344. Banyak dibangkitkan tadi juga berkaitan dengan Timbalan Menteri, boleh tanya sikit. Sekejap, yang saya habiskan dulu. Banyak, ada lagi yang Muhammad bangkitkan tadi, saya belum jawab sekejap. Takut ada perkara baru. Perkara asal ditanya tadi, saya tak jawab. Saya jawab dulu yang dibangkitkan tadi. Okey. Kota Melaka, Besut, Seputih, Kubang Kerian, Jelun juga membangkitkan perkara berkaitan dengan Seksyen 21, tugas di Jalan Awam, Seksyen 21(1)C, supaya diberi pencerahan tentang isu 21(1)C, isu mencegah halangan oleh polis suatu perhimpunan awam di Jalan Awam,
Dan juga kenapa peruntukan berkaitan menjalankan tugas menggiring dimasukkan? Adakah sebelum ini pihak polis tiada punca kuasa? Dan juga dibangkitkan isu Seksyen 21/2, kenapa kadar denda dinaikkan? Saya nak maklumkan bahawa Seksyen 21/1C, perhimpunan yang dimasukkan dalam kategori ini adalah seperti perarakan-perarakan atau perhimpunan di jalan-jalan awam yang boleh menjejaskan keselamatan dan ketenteraan awam, menyebabkan kekacauan dan menimbulkan halangan, melibatkan kumpulan-kumpulan kecil seperti kongsi gelap. Perhimpunan-perhimpunan yang dianjurkan di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012 tidak termasuk sebagai halangan yang dimasukkan dalam seksyen ini. Bagi Seksyen 21/1D, kuasa tersebut secara umumnya telah wujud di bawah Seksyen 21/1A, iaitu mengatur, mengawal dan melencong mana-mana lalu lintas. Punca kuasa ini digunakan pakai oleh pegawai polis yang bertugas mengawal lalu lintas sama ada secara statik atau mengiring menggunakan kenderaan pasukan. Cadangan memasukkan peruntukan baru iaitu Seksyen 21/1D adalah bagi memperjelaskan kuasa dan tugas oleh pegawai polis di jalan awam supaya tidak ada pihak yang mempertikaikan kuasa ini. Ini dimasukkan supaya mengelakkan pertikaian oleh orang awam dan pihak-pihak tertentu. Jadi memasukkan peruntukan baru bagi memperjelaskan kuasa kepada pegawai polis menjalankan tugas mengiring di jalan awam yang sedia ada termaktub di bawah Seksyen A, dapati peruntukan subseksyen A diberi tafsiran yang terkilaf iaitu tidak terjumlah kepada pegawai polis menjalankan kuasa mengiring di jalan awam. Seksyen 21/2, penalti bagi kesalahan menghalang, membangkang atau ingkar menurut apa-apa arahan pegawai polis dalam melaksanakan tugasnya dinaikkan selaras dengan peruntukan Seksyen 186 Kanun Keseksaan Akta 574 yang memperuntukkan kadar hukuman dan denda yang sama bagi kesalahan tersebut. Dalam masa yang sama, kadar penalti dinaikkan bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa halangan kepada tugas mengiring juga boleh meletakkan nyawa pengiring yakni polis dalam keadaan bahaya sekiranya terlibat dalam kemalangan dan pada masa yang sama juga boleh membahayakan orang awam dan pihak-pihak yang dihalang. Dan kalau kita ikut statistik ya Bapak, kemalangan jalan raya yang melibatkan penugasan polis di jalan awam sehingga ini daripada 2018 hingga 2023 sebanyak 1,366 kes sehingga ini. Tadi dibangkitkan juga oleh Kota Melaka, Pendang tentang kamera badan. Banyak yang bangkitkan perkara ini. Saya nak menyatakan bahawa kerajaan telah pun meluluskan peruntukan sebanyak 30 juta ringgit untuk perolehan kamera badan ini di bawah Running Plan pertama Rancangan Malaysia ke-12 RP1 RMK 12 tahun 2001 bagi kegunaan penugasan harian anggota polis Raja Malaysia. Kos perolehan bagi kepada badan yang diluluskan oleh kerajaan adalah berjumlah 30 juta dengan kaedah tender terbuka dan tempoh siap projek adalah selama 24 bulan. Kamera badan ini akan diguna oleh anggota PDRM yang bertugas di lapangan terutamanya bagi unit kereta Peradaan Polis MPV dan unit rendaan motosikal polis URB serta unit rendaan polis di 157 buah ibu pejabat polis daerah IPD seluruh negara dan sejumlah 7,648 unit kamera badan dirancang
untuk diperolehi dengan anggaran harga antara 2,000 hingga 2,500 unit. 2,500 ringgit seunit. Pada masa ini, Yang Berhormat, proses perolehan sedang dilaksanakan oleh Kementerian. Lembaga perolehan KDN jangka bersidang pada November ini dan surat tuju terima dijangka dikeluarkan dan proses bekalan seperti pengujian, lawatan tapak, latihan dan sebagainya berlangsung sehingga bertolehan dari Januari 2024 hingga Disember 2024. Jangkaan kamera badan akan digunakan sepenuhnya oleh PDRM adalah pada suku tahun pertama, tahun 2025 dengan mengambil kira secara keseluruhan. Yang Berhormat, Besut ada membangkitkan tadi kekerapan berlaku isu berkaitan dengan mengiring tadi. Saya nak sebut bahawa sebenarnya undang-undang yang kita buat ini, kita selaraskan dengan pindaan hukuman memandangkan Akta Polis adalah termaktub di bawah pada tahun 1997, maka dengan peredaran masa dan kadar nilai ringgit yang sudah berbeza, maka ia jadi disesuaikan dengan keadaan semasa dan ia selaras dengan Seksyen 26 Akta Polis dengan juga denda di bawah APJ 1987. Yang Berhormat, Krian menyebut isu rang undang-undang dalam bahasa Malaysia. Yang Krian tak ada tadi. Sekarang, rang undang-undang polis pindaan 2024 merupakan rang undang-undang bagi meminda Akta Polis 1967. Itu Akta 344 yang mula berkuat kuasa pada 29 Ogos 1967 yang hanya digubal dalam teks bahasa Inggeris pada ketika itu, Yang Berhormat. Dan telah diterjemah dalam bahasa kebangsaan. Namun begitu, teks bahasa kebangsaan itu hanya merupakan teks terjemahan dan tidak ditetapkan sebagai sahih. Subsection 7/2 Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 Akta 32 memperuntukkan bahawa kehendak di bawah Seksyen 6 Akta 32 supaya segala rang undang-undang yang dikemukakan atau pindaan kepadanya yang dicadangkan dalam Parlimen hendaklah dalam bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris, tidak terpakai bagi pindaan mana-mana undang-undang bertulis yang diperbuat sebelum 1 September 1967. Sehingga undang-undang bertulis ini diterjemah ke dalam bahasa kebangsaan dan terjemahan itu telah ditetapkan sebagai sahih. Seterusnya, yang Berhormat Jelun bangkitkan berkaitan dengan Seksyen 26 kuasa untuk mendirikan sekatan jalan. Juga berkaitan dengan kadar denda naikkan, saya sudah jawab tadi. Pindaan ini saya sekali lagi sebut bahawa bertujuan untuk menaikkan kadar denda bagi kesalahan tidak mematuhi apa-apa syarat yang munasabah yang diberikan oleh seorang pegawai polis yang menghendaki orang atau kenderaan itu berhenti sebelum sampai mana-mana sekatan. Pindaan kadar denda ini adalah setara dengan kadar denda di bawah subsection 78/2 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, iaitu denda tidak melebihi RM2,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Untuk makluman Yang Berhormat juga, tadi banyak dibangkitkan tentang SOP Sekatan Jalan Raya. Saya nak sebut bahawa berdasarkan Seksyen 26 Akta Polis 1967, Akta 344, Polis Diraja Malaysia diberi kuasa untuk mendirikan Sekatan Jalan Raya SJR di jalan awam, lorong atau mana-mana tempat awam demi untuk menjaga dan melihara undang-undang dan arahan-arahan, mengesan pesala-pesala melanggar undang-undang lalu lintas
menghalang dan mengesan jenayah. Untuk melaksanakan kos tersebut, pihak PDRM mewujudkan satu garis panduan khusus untuk mengadakan SGR seperti yang ditetapkan dalam Perintah Tetap Ketua Polis Negara A113. Berdasarkan garis panduan ini, SGR didirikan berhampiran atau di hadapan balai polis atau tempat-tempat strategik di mana pengguna jalan raya khususnya pesalah-pesalah tidak punya ruang untuk membuat persinggahan U atau mengelakkan diri sebelum sampai ke tempat sekatan. Walau bagaimanapun, sekatan ini tidak boleh didirikan di tempat yang sama sepanjang masa. Apapun sekatan SGR yang dijalankan oleh pihak polis mestilah mematuhi perintah tetap Ketua Polis Negara dan tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya oleh anggota polis. Pak Menteri, boleh saya sekali lagi? Boleh. Sikit yang sekatan tu. Kalau ada sekatan pihak polis yang menggunakan petrokar je tu, macam tak proper tu, apakah kita boleh abaikan saja sekatan tu sebenarnya? Sebab dia tak memenuhi peraturan tadi. Saya nak sebut bahawa anggota polis tidak boleh mengadakan sekatan jalan raya melanggar arahan tetap Ketua Polis Negara. Ini sangat jelas. Dan mana-mana anggota yang tidak melaksanakan ikut arahan ini bukan satu kesalahan. Yang Hormat, Jelun tadi bangkitkan saya dah jawab, sorry. Yang Hormat Kubang Krian dan juga Besut juga membangkitkan Seksyen 17/2 berkaitan dengan senjata, perlengkapan yang hendak diserah apabila tidak lagi menjadi anggota pasukan. Adakah dalam keadaan sekarang terdapat anggota polis yang tidak menyerahkan senjata dan minta memberi statistik? Saya nak maklumkan, pindaan Seksyen 17/2 hanyalah terpakai, saya dah sebut tadi, kepada pegawai dan anggota polis yang telah bersara wajib atau berhenti daripada perkhidmatan saja. Sejak 1967, tadi disebut juga tadi, peruntukan denda di bawah seksyen ini tidak pernah dipinda. Dalam keadaan pegawai dan anggota masih berkhidmat dalam pasukan, PDRM mempunyai garis panduan berkaitan pengendalian senjata, iaitu di bawah Perintah Tetap Ketua Polis Negara. Anggota bertugas di unit MPV, URB, trafik dan rondaan akan mengambil dan menyerah senjata mengikut shift petugasan. Satu. Keduanya, anggota bertugas sebagai detektif di Jabatan Siasatan Jenayah, di Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dan cawangan khas boleh menyimpan senjata selama 3 bulan dengan kelulusan pegawai pemerintah. Untuk statistik, setakat ini jumlah kehilangan senjata semasa bertugas pada 2022 sebanyak 4 kes, pada 2023 sebanyak 3 kes. Puan Menteri. Terima kasih. Semasa sesi libat urus yang di-Pertua, saya telah membangkitkan merujuk kepada kejadian melibatkan seorang anggota polis yang menembak mati isteri beliau yang mengandung yang berlaku di Perlis, di mana insiden itu berlaku kalau tak silap saya tahun lalu. Kalau SOP ini ada dan memang diamalkan, persoalan saya kenapa kejadian-kejadian seperti ini berlaku, dan anggota itu saya percaya telah pun dituduh di mahkamah, tapi saya cuma rasa begitu duka cita kerana ini melibatkan keluarga beliau sendiri, seorang wanita yang syarat mengandung. Jadi apakah langkah-langkah yang diambil dari masa ke semasa untuk kita cuba mengelakkan daripada perkara ini berlaku? Satu, dua, kalau anggota tersebut mengalami kemurungan akibat tekanan daripada kerja, mungkin ada masalah kewangan dan sebagainya, adakah apa-apa cara untuk kita mengetahui supaya mengelakkan perkara ini daripada berlaku pada masa akan datang? Terima kasih. Hormat, saya tidak ada maklumat lengkap tentang kes itu.
dan juga perkara dibangkitkan tadi agak keluar sikit daripada ini, kita akan bagi maklumat secara bertulis, Pak. Terima kasih. Pulai dan juga menyebut berkaitan dengan apakah polis boleh mengiring demonstrasi. Itu satu yang ditanya tadi. Pihak polis tidak menjalankan tugas mengiring peserta berkenaan. Tetapi pihak polis akan facilitate semua perhimpunan awam supaya ia mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Mana keberadaan itu ialah untuk memantau supaya mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Kerana itu ada anggota polis di setiap demonstrasi dibuat. Yang muat Pulai sebut tadi juga berkaitan dengan Seksyen 74A. Saya nak sebut bahawa perintah tetap Ketua Polis Negara telah jelas bahawa siasatan tata tertib adalah disiasat oleh sarjan ke atas dan garis panduan adalah pegawai yang menyiasat adalah setaraf dengan pangkat pegawai yang disiasat atau lebih tinggi pangkatnya daripada pegawai yang disiasat. Ini sudah jelas, Your Hormat. Alustar tadi bangkit berkaitan dengan isu kenaikan gaji, tamat elang, juga berkaitan dengan elang lebih masa dan sebagainya, tentang MRSM dan sebagainya. Saya nak sebut bahawa, dan saya pun telah pun menjawab di Dewan ini, bahawa berkaitan dengan gaji dan elang ini, saya nak sebut bahawa ketika ini ia sedang disemak oleh Jabatan Perkhidmatan Awam